Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Baiklah, saya Nur Nasrina binti Muhammad Nasri akan membuat satu kritikan, iaitu kritikan terhadap buku terjemahan bahasa Indonesia yang bertajuk 100 Tahun Kesunyian. Novel ini merupakan hasil karya Gabriel Garcia Marquez yang berasal daripada London. Tajuk asal novel ini adalah 100 Years of Solitude yang diterbitkan di Columbia dengan menggunakan bahasa Sepanyol. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat kritikan novel 100 Tahun Kesunyian ini dengan menggunakan teori strukturalisme. Teori strukturalisme ni dia berasal daripada linguistik Ferdinand de Saussure. Baiklah, untuk memudahkan kita memahami maksud teori strukturalisme ini, kita lihat kepada kata dasarnya. Kata dasar teori strukturalisme ni adalah teori struktur. Struktur ini membawa maksud perkaitan ataupun hubungan tetap antara kelompok-kelompok unsur. Dapat diringkaskan ataupun secara ringkasnya, teori strukturalisme ini adalah teori yang menceritakan tentang unsur-unsur sesuatu karya. Unsur-unsurnya seperti tema, persoalan, watak perwatakan, nilai, pengajaran dan banyak lagi. Novel 100 Tahun Kesunyian ini merupakan sebuah novel yang berlatar tempatkan di Macondo. Macondo ni adalah sebuah kota yang berbentuk imajinatif. Bentuk imajinatif ni seperti ianya hanya wujud di dalam minda pengarang, iaitu Gabriel Garcia Marquez. Dalam novel 100 Tahun Kesunyian ini, pengarang telah menggabungkan aspek realiti dengan aspek fantasi bagi menggarap dan memaparkan sejarah tidak rasmi Amerika Latin, iaitu tidak lain tidak bukan tentang negerinya sendiri. Novel 100 Tahun Kesunyian ini saya akan menghuraikan 3 elemen utama dalam teori strukturalisme ini, iaitu elemen yang pertama adalah tentang unsur sinopsis, yang kedua adalah persoalan, yang ketiga adalah nilai dan pengajaran. Baiklah. Unsur pertama teori strukturalisme ni adalah sinopsis. Baiklah, sinopsis novel 100 Tahun Kesunyian ini adalah novel ini berkisarkan tentang sebuah keluarga yang mempunyai 7 generasi yang hidup di sesuatu wilayah yang bernama Macondo. Jose Arcadio Bendiani dan isterinya Ursula Iguaran merupakan generasi yang paling awal yang diceritakan dalam novel 100 Tahun Kesunyian ini. Jose Arcadio Bendiani sangat obses untuk berjumpa dengan Tuhannya, iaitu dia mengamalkan segala suruhan Tuhannya. Selain itu, beliau juga bertekad untuk mencari dan membuat alat yang boleh mengubah sesuatu benda menjadi emas. Ini membuatkan Jose Arcadio Bendiani sangat sibuk, dan beliau juga sentiasa berada di makmalnya untuk membuat dan menghasilkan alat tersebut dengan semangat yang penuh membara. Jose Arcadio Bendiani juga mempunyai seorang rakan
yang bernama Melquiades. Melquiades ni merupakan seorang gipsy yang sering membawa peralatan-peralatan baru yang menakjubkan di luar Macondo untuk ditunjukkan kepada Jose Arcadio Buendia. Jose Arcadio Buendia dan isterinya Ursula Iguaran, mereka mempunyai 3 orang anak, iaitu 2 orang daripadanya adalah anak lelaki dan mereka hanya mempunyai seorang anak perempuan. Tetapi mereka juga memiliki seorang anak angkat perempuan yang bernama Rebecca. Terdapat kisah cinta 3 segi di dalam novel 100 Tahun Kesunyian ini, iaitu cinta antara Rebecca, Amaranta dan seorang lelaki yang bernama Pietro Crispi. Maka di sinilah bermulanya konflik keluarga mereka. Maka bermulalah cerita tentang peperangan Kolonel Aureliano Buendra. Perang yang terjadi di luar Macondo ini ternyata memberi kesan yang besar kepada kota tersebut, sehingga mampu menewaskan ramai penghuninya. Selain itu, novel ini juga menceritakan selain itu, novel 100 Tahun Kesunyian ini juga menceritakan tentang kemajuan bidang pengetahuan dan juga kenderaan, seperti kereta api dan juga kapal laut, yang turut mengubah warna kehidupan mereka. Baiklah, kita teruskan kepada unsur yang kedua teori strukturalisme ini, iaitu persoalan. Terdapat 2 persoalan yang terdapat dalam novel 100 Tahun Kesunyian ini. Baiklah, persoalan yang pertama adalah persoalan tentang kesan peperangan terhadap kehidupan manusia. Persoalan ini terdapat dalam kisah ketika Lanun Sir Francis Drake yang menyerang Rioja pada abad ke-18. Di mana Ursula Iguaran ni menjadi sangat takut, menjadi ketakutan apabila mendengar bunyi loceng. Bunyi loceng itu yang menandakan keadaan yang sangat bahaya yang berlaku, dan beliau juga takut apabila mendengar bunyi-bunyi tembakan meriam, sehingga beliau ni tidak mampu untuk mengawal tubuh badannya, sehingga menyebabkan beliau ni terduduk di atas bara api yang sedang marak menyala. Manakala persoalan yang kedua pula adalah persoalan tentang sifat kemanusiaan sesama insan. Jose Arcadio Buendia ni dan bersama isterinya, iaitu Ursula Iguaran ni, menerima anak angkat, anak perempuan itu, kerana mereka sudah tiada jalan lain untuk melakukan. Mereka sudah tiada jalan penyelesaian selain daripada menerima anak perempuan tersebut sebagai anak angkatnya. Dan kemudian mereka memutuskan untuk menamakan anak perempuan tersebut sebagai nama Rebecca. Saya teruskan kepada elemen ataupun unsur yang ketiga dalam teori strukturalisme ini, iaitu unsur nilai dan pengajaran. Terdapat 3 nilai dan pengajaran yang saya dapat simpulkan dalam novel 100 Tahun Kesunyian ini. Antara nilai yang pertama adalah nilai baik hati, iaitu dahulu di awal-awal pemerintahan dahulu, Jose Arcadio Buendia ni merupakan seorang pemimpin ataupun ketua pemimpin yang sangat baik hati, iaitu beliau suka menganjurkan aktiviti bercucuk tanam,
beliau juga sentiasa menasihati penduduk-penduduknya. Okey, selain itu beliau juga sering memberitahu cara-cara mendidik anak dengan betul dan juga cara-cara memelihara haiwan. Okey, beliau juga sangat ringan tangan membantu sesiapa sahaja yang memerlukan pertolongan dari segi pekerjaan, pekerjaan yang memerlukan tenaga fizik, tenaga yang kuat, tetapi dia lebih suka membantu jika hasil yang dilakukan itu memberi impak ataupun memberi kesan kepada umum, contohnya kepada masyarakat penduduknya. Okey, nilai yang kedua adalah kerajinan seorang wanita. Okey, situasi yang terdapat dalam novel ini adalah isteri kepada Jos Arcadio Benda, iaitu Ursula Iguaran. Ursula ni, kemampuan kerja Ursula ni sama dengan kemampuan kerja suaminya. Ursula ni sangat aktif. Walaupun beliau ni berbadan kecil, tapi tubuh badannya sangat kuat. Selain itu, suaranya juga sering kedengaran daripada pagi hinggalah ke larut malam. Selain itu, Ursula juga sangat rajin dalam menguruskan hal-hal rumah, sehinggakan rumahnya kelihatan sangat bersih dan sentiasa berbau harum, sehinggakan almari pakaiannya juga sentiasa berbau wangi. Kesimpulannya, secara keseluruhan dapat saya simpulkan bahawa novel 100 Tahun Kesunyian ini yang merupakan hasil karya Gabriel Garcia Marquez ini merupakan sebuah gabungan aspek realiti dan juga aspek fantasi yang secara jelas memaparkan situasi kehidupan dalam masyarakat Kolombia. Novel ini juga memaparkan keperitan yang terpaksa dihadapi oleh rakyatnya apabila akibat daripada perang politik yang ditimbulkan oleh pihak pemerintah yang hanya mementingkan kepentingan kepribadiannya sendiri dan kepentingan politik yang tidak menguntungkan kepada masyarakat. Tuntasnya, novel 100 Tahun Kesunyian ini sangat syarat dengan nasihat dan juga pengajaran bagi membuka minda masyarakat dunia pada zaman ini, bahawa pentingnya kita sebagai organisasi dalam masyarakat untuk memainkan peranan dalam membentuk hala tuju agama, bangsa dan negara. Sekian, terima kasih daripada saya. Selamat menonton.